Boleh saya tanya cik ada anak tingkatan 3? Ya, ada anak tingkatan 3. Okey, saya nak tanya pendapat cik lah. Kali pertama cik dengar dari kementerian mengumumkan kita nak beralih dari PMR ke PT3. Apa perasaan cik pada masa tu? Saya rasa benda yang baru. Saya selalu fikir positif kalau kerajaan buat tu barangkali ada kebaikannya. Jadi saya cuma tunggu penjelasan ataupun penerangan daripada pihak kementerian atau pihak sekolah sajalah. Okey, Encik ada dah terima apa-apa taklimat dari sama ada dari kementerian, dari JPN ataupun usaha pihak sekolah sendiri? Ada. Pihak sekolah dah aturkan sesi penerangan dengan ibu bapa di sekolah, dan juga saya kebetulan diminta oleh pihak sekolah untuk mewakili PIBG sekolah ni lah untuk mendapat taklimat di Masjid Al-Azim Melaka. Oh, alhamdulillah. Jadi cik dah faham tentang PT3 lah. InsyaAllah. Okey cik, dalam pelaksanaan PT3 ini, kalau dulu PMR dia 100% budak menjawab soalan. Ya. Tapi dalam PT3 ini kita bahagikannya kepada 3 kategori lah untuk tahun ini, iaitu instrumen pelbagai yang mana mata pelajaran sejarah dan geografi anak-anak kita diminta membuat kajian kes. Ada tak apa-apa komen ataupun cik tengok apa yang anak-anak cik buat? Ada, saya tengok anak saya, dia bila balik tu dia ada kerja-kerja dia kata dia kena cari maklumat. Saya tanya dia, ni untuk apa ni, untuk markah lah dia kata kan. Jadi periksa macam mana? Periksa dah tak ada yang itu. Dia kata yang ini untuk pemarkahan ni dia berdasarkan kepada kajian. Apa pendapat cik dengan pelaksanaan instrumen pelbagai ni? Saya rasa bagus sebab dia tidak mengungkung pelajar dalam kelas sahaja dan terikat dengan buku teks. Tambah pula zaman sekarang ni kita dah terdedah dengan info daripada internet dan sebagainya. Elok kita latih anak-anak kita untuk mencari maklumat daripada sumber yang pertama itu je. Okey cik, yang keduanya kita juga telah memperkenalkan semula ujian lisan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi apa komen cik tentang pelaksanaan ujian lisan ni? Saya fikir ujian lisan ni memang patut kita adakan sebab kita lihat apa nama ni, kadang-kadang anak-anak kita ni dia komunikasi dia banyak dalam media sosial menggunakan teks. Jadi kalau kita tak adakan lisan ni, nanti kita tak dapat tahu setakat mana mereka boleh berkomunikasi secara lisan. Dia harap tulis teks saja. Okey cik, sebagai ibu bapa lah, apa persediaan ataupun bantuan yang cik beri untuk memberi galakan pada anak dalam menduduki PT3? Sebenarnya kami banyak, saya dengan isteri saya banyak lepaskan atau menserahkan kepada pihak sekolah lah untuk merancang aktiviti-aktiviti yang khusus untuk pelajar-pelajar ni lah. Kami lebih pada menyediakan kemudahan apa yang pihak sekolah nak. Itu. Dari segi PT3, kalau PMR dulu, skrip jawapan calon ditanda oleh panel pemeriksa yang lembaga lantik. Tapi dengan PT3 ini ditanda skrip jawapan calon itu oleh guru sekolah sendiri. Apa pandangan cik? Pada saya dia bagus sebab apa, mungkin di peringkat sekolah benda ni baru. Tapi saya ingat dari segi pengalaman saya di universiti pun memang pencarah kita sendiri yang buat soalan dan yang tandakan jawapan kita. Dan saya difahamkan oleh pengetua sekolah. Ada pihak yang akan datang melihat balik soalan itu dan jawapan murid. Saya fikir bagus. Jadi pihak yang memantau dia boleh dia tengok, oh soalan ni arasnya begini dan jawapan muridnya begini. Saya rasa lebih baiklah berbanding dengan berpusat. Berpusat ni kelemahan dia terlalu luas untuk pelajar-pelajar, skop tu terlalu luas dan pelajar tak dapat menggunakan kebolehan dia sebenar. Maksud saya begini, kalau 10 soalan dikeluarkan waktu periksa, walaupun kita minta jawab 5 saja, kadang-kadang 10 soalan tu tak ada dalam maklumat dalam memori kita sebab tak baca, pelajar tak terbaca itu. Barangkali dari 100 perkara yang dibincang tu mungkin dia dapat 80 yang dia study. Kebetulan 10 tu terkeluar daripada yang dia dah baca secara mendalam. Yang lain itu CP-CP saja. Jadi bila periksa, satu yang agak
malang lah bagi dia. Sebab dia tahu 80, 10 aja yang dia tak tahu kan. Ataupun 20 aja tak tahu. Tapi 20 itu pula yang keluar profesor. Jadi saya rasa sistem yang PT3 ni dia lebih baik lah. Cuma dari segi integriti tu barangkali orang akan petikaikan, nanti guru akan bagi soalan bocor dan sebagainya. Jadi saya fikir benda tu bukan isu besar sangatlah. Benda ni boleh diatasi dari semasa-semasa. Ya, betul lah tu sebab kita ada penjaminan kualiti dengan melantik panel pentaksir kawasan, pentaksir negeri untuk verify marking yang cikgu buat sama ada menepati panduan persekolahan atau tidak lah. Okey cik, kita juga ada ujian bertulis. Saya nak tanya pandangan cik, adakah cik setuju dengan adanya beberapa mata pelajaran ini dibuat ujian bertulis atau biar semuanya kita buat dalam bentuk kajian kes ke macam mana? Saya fikir perlu ada bertulis dan ada yang dari kajian kes. Kalau kita terus kepada kajian kes 100% pun ada kelemahannya juga. Dulu kita 100% kepada bertulis. Kemudian kalau kita nak pindahkan terus per 100% kajian kes bertulis kita buang terus pun akan timbul masalah jugalah. Terlalu drastik biar kita perlahan kita lihat kesesuaian dari semasa-masa. Jadi maknanya cik setakat ini berpuas hatilah dengan 3 konsep pentaksiran yang diperkenalkan dalam PT3 ya? Ya, saya puas hati. Okey cik, akhir sekali ada tak apa-apa cadangan penambahbaikan yang ingin cik utarakan? Bagi saya apa yang dah ada sekarang ni kita sudah berada pada satu landasan yang baik sebenarnya. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan sistem PMR, SRP sebelum ni terlalu berfokus pada peperiksaan. Jadi dia banyak membekukan pelajar, terlalu terkongkong, betul-betul mengharapkan keupayaan dia semasa hari peperiksaan saja. Kalau berlaku sakit demam dan sebagainya, maka pelajar tersebut akan rasa dia tidak diadili dengan betul lah. Berbanding dengan sekarang pemerhatian guru dari semasa ke semasa. Jadi guru yang paling hampir dengan pelajar. Jadi guru tersebut dia tahu keupayaan pelajar dia sendiri. Jadi tidaklah bergantung pada nasib baik menjawab soalan sahaja. Saya harapkan akan datang nanti kita akan mantapkan lagi dengan program-program sekolah dan pelajar-pelajar ni saya harapkan mereka lebih disediakan supaya mereka dapat menguruskan masa depan mereka sendiri. Contohnya bagaimana mereka nak bermasyarakat, bagaimana mereka nak uruskan sesuatu program. Itu yang saya bincangkan dengan pengetua selalu. Kalau boleh pelajar-pelajar ni bukan saja dilibatkan dengan program-program luar, tetapi disuruh merangka sendiri, merancang sendiri program-program yang mereka nak buat. Sebab nanti dalam masyarakat nanti, mahu tidak mahu mereka sendirilah yang akan merancang semua ni. Itu je. Okey cik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.